Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan pengajian kitab Mishkat kita. Buat sementara tu kita pakai yang ringkas ini sebab tak sempat nak siapkan. InsyaAllah seterusnya akan siap, insyaAllah. Untuk hari ini sekadar ni pun rasa cukupnya, insyaAllah. Muka surat itu sebagai sambungan kepada muka surat sebelum ni. Boleh dengar belakang? Boleh dengar? Tak dengar? Tak dengar belakang. Tak apa, nanti ada yang adjust. Hari ini kita akan bincangkan tentang fasal yang ketiga daripada Kitabul Iman, fasal yang ketiga. Seperti kita semua tahu bahawa kitab Mishkat ini mengandungi 3 fasal untuk setiap bab. Fasal yang pertama mengandungi hadis-hadis yang bertaraf sahih dan tinggi kedudukannya. Fasal yang kedua mengandungi hadis-hadis yang secara umumnya bertaraf hasan. Dan fasal yang ketiga mengandungi hadis-hadis yang secara umumnya bertaraf hasan ke bawah, atau ada juga yang sahih. Sekiranya macam sekarang ni dalam bab iman, dia kena kuat lah. Fasal yang ketiga pun kuat juga. Itu sebab kita lihat di sini di bawah fasal yang ketiga ni diambil daripada Muslim juga. Diambil daripada Muslim juga. Cuma secara umumnya begitulah. Dalam fasal yang ketiga itu mungkin akan ada nanti hadis-hadis yang kurang kuat, dan dipertikaikan oleh para ulama. Khususnya kalau dalam bab-bab akan datang dah. Dalam bab ni nampaknya tidak begitu ketara sangat, tapi sebelum ni pun kita sudah ada berjumpa dah 1-2. Secara umumnya begitu. Tapi mungkin juga dalam fasal yang kedua tu pun ada juga hadis yang kurang kuat. Itu bergantung pada keadaan lah. Tapi secara umumnya macam saya sebut tadilah, ia bertaraf hisan atau hasan. Kalau jamuknya hisan. Untuk maklumat kepada yang pelajar barulah, yang sudah lama tu dia sudah ingat dengan baik dah, saya harap begitulah. Iaitu kitab Mishkat ini asalnya kitab lain. Dia ubah suai kitab itu, maka jadilah Mishkat. Kitab asalnya bernama Masabihus Sunnah, karangan Imam Baghawi. Masabih As-Sunnah. Dalam kitab asal itu hanya ada 2 fasal sahaja. Fasal yang ketiga macam ni tak ada. 2 fasal sahaja. Dikira mencukupi dah tu. Macam kita lihat di sini macam ada pengulangan. Sebelum ada ni ada dah ni. Cuma dia nak bagi ada fasal yang ketiga tu pula. Masuklah pula yang ni. Kalau nak kira sebelum pada ni pun lebih kurang macam ni sudah ada ni. Hadis makna dia. Imam Khatib Tabrizi apabila dia buat kitab Mishkat Al-Masabih, Mishkat Al-Masabih, Masabih itulah nama kitab asal tu, Masabih As-Sunnah. Masabih As-Sunnah maknanya lampu-lampu sunnah. Bila ada lampu tu kan cerahlah kita, nampaklah, tidak dalam kegelapan. Mishkat pula maknanya bekas lampu. Kalau lampu tu tidak berada dalam bekas dia yang baik, dia tidak akan cerah tu, tidak terang sangat. Jadi untuk lebih mencerahkan lagi, menyerlahkan lagi cahaya tu adalah Mishkat. Macam kita tengok bekas lampu tu,
bekas lampu tu. Bekas tu mishkat, mishkatul masabih, untuk mencerahkan lagi. Ini fasal yang ketiga ni yang tak ada di dalam kitab asalnya Masabih As-Sunnah. Kemudian tajuk jaminan untuk keselamatan abadi dan seterusnya itu sebenarnya dalam buku asal pun tak ada, dalam mishkat pun tak ada. Itu dibuat oleh orang kemudian. Dan untuk memudahkan kita, saya rasa elok kalau dibuat juga. Sebab itu ada ni jaminan untuk keselamatan abadi. An Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان موجبتان. قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Itulah 3 hadis dulu untuk perbincangan kita hari ini. Yang seterusnya hadis itu panjang, perbincangan pun panjang, jadi kita setakat itu untuk hari ini. Hadis yang ke-31 diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau katanya, telah ku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bersaksi, yakni dengan lidah dan hatinya, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan mengharamkan neraka kepadanya. Bab seterusnya, keistimewaan tauhid. Uthman radhiyallahu an meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk syurga. Hadis ke-33, Jabir meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 perkara yang pasti. Tanya seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah 2 perkara yang pasti itu? Jawab Rasulullah, sesiapa yang mati dalam keadaan menyengutukan Allah dengan sesuatu, pasti ia masuk neraka. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu, pasti ia masuk syurga. Pasti ia syurga, pasti ia masuk syurga, gitu jatuh. Kita tengok semula hadis yang ke-31. Seperti mana biasa, perawi-perawi utama yang terdiri daripada sahabat itu, kita akan bagi biografi atau latar belakang kehidupannya secara ringkas. Tetapi oleh kerana Ubadah ini sudah kita bertemu hadisnya sebelum ini, di sana sudah ada cerita tentangnya, jadi tidak diulang lagi lah. Yang belum sebut lagi baru kita ulang, baru sebut. Yang sudah sebut itu tengok dalam nota yang lepas, sudah ada siapa Ubadah bin As-Samit itu, kita tidak nak ulang lagi.
Dia kata, telah ku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bersaksi, maksud bersaksi itu dengan lidah dan hati, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yakni dia melafazkan dua kalimah syahadah. Itu makna bersaksi. Kan dalam dua kalimah syahadah itu dikatakan asyhadu, itulah aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi inilah yang dimaksudkan di sini. Kalau seseorang itu nak masuk Islam, dia akan kata begitulah. Inilah maksud sesiapa yang bersaksi. Bersaksi itu macam mana lafaznya? Dalam hadis yang lain disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi bersaksi itu biasanya dengan lidah lah. Menampilkan diri sebagai saksi. Dia bersaksi. Biasanya orang bersaksi dengan lidah lah, dan tidak sah kalau tidak dikatakan dengan lidah, sekiranya dia mampu berkata. Lain ceritalah kalau dia tidak dapat nak sebut tu, kerana dia bisu ke, mungkin dia tak dapat nak sebut tu, lain ceritalah. Tapi kalau dia dapat sebut, dia kena sebut. Tidak mesti dalam bahasa Arab, bahasa lain pun boleh, tapi dengan makna macam asyhadu, bersaksi. Inilah yang disebutkan dalam hadis, sesiapa bersaksi. Jadi kalau dia kata dalam bahasa Cina ke misalnya, boleh. Bahasa Melayu, bahasa lain-lain, aku bersaksi. Dua kali bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Satu, itu kalimah yang pertama, dan aku bersaksi. Untuk kalimah yang kedua, bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang orang panggil dua kalimah syahadah. Dan dua kalimah syahadah ini merupakan rukun Islam yang pertama. Yang kena syahadah. Yang kedua sembahyang, dan sebagaimana yang kita sudah tahulah, begitulah. Jadi ini yang pertama. Kalau tak ada yang ni, macam tak ada asas. Sembahyanglah banyak mana sia-sia. Atau kalau ada ini tetapi ini tergugat, tak betul, tidak sebagaimana yang dikehendaki. Misalnya dia dengan lidah saja dia kata, macam orang munafik, dia bersaksi juga tapi dengan lidah, bukan dengan hati. Sebab itu dalam kurungan kita dengan lidah dan hatinya. Hati pun terima betul sebagaimana yang diucapkan itu, bukan ucap saja. Sebab kalau ucap saja, orang munafik pun ada juga ucap, itu tak jadi, tak memberi kesan. Kalau dia mengucap, dia bersembahyang, dia berpuasa, dia buat semuanya rukun Islam, tapi hati dia tak terima, tak jadi, tak termasuk dalam yang ni, yang disebutkan ini. Bahkan dia tetap bukan Islam hakikatnya. Cuma orang ramai ni tak tahulah. Dari segi orang ramai, bila sudah mengucap macam tu, tanggungjawab kita terima dia sebagai orang Islam pada zahirnya. Yang ni kalau dia mati, kita kena uruskan jenazah dia mengikut cara Islam, kena sembahyangkan dia dan kena kebumikan dia di perkuburan Islam. Itu tanggungjawab umat Islam. Hakikat dia wa hisabuhu 'ala Allah. Soal hatinya itu terserah kepada Allah. Allah saja yang tahu. Sebab itu dalam dunia ni ada macam-macam. Ada yang mukmin atau Islam dunia akhirat. Islam dunia akhirat. Apa maknanya?
Orang yang bersaksi dengan lidah dan hatinya. Itu dunia akhirat. Di sisi dunia, manusia tahu dia sebagai orang Islam. Orang berurusan dengan dia sebagai orang Islam. Di akhirat, di sisi Allah, dalam istilah yang lain disebut, di sisi manusia pun Islam, di sisi Allah pun Islam. Ataupun Islam dunia dan akhirat. Dalam kitab-kitab disebut gitulah. Maksudnya di sisi Allah pun dia Islam juga. Hakikatnya dia Islam juga. Inilah yang dikatakan Muslim dunia akhirat. Muslim di sisi manusia, Muslim di sisi Allah. Yang macam itulah yang ada jaminan ini. Ada juga yang kafir, tidak Islam di sisi dunia atau pada pandangan manusia, tapi di sisi Allah Islam. Islam akhirat. Ada juga macam tu. Macam mana? Seorang yang orang tak tahu dia Islam, dia tak sempat nak cerita kepada orang dia Islam, tapi sebenarnya dia sudah mengaku dah. Walaupun dia tidak pandai mengucap, tapi hakikat dia aku dah ni, dia akui dah. Tiba-tiba mati, orang uruskan jenazah dia tidak sebagai orang Islam, kafir di sisi dunia, kafir di sisi manusia, dikebumikan bukan di perkuburan Islam, tapi di sisi Allah Islam, masuk syurga. Kita besok akan tengok, akan ada berapa ramai orang yang dulu kita tahu dia sebagai bukan Islam, sebagai kafir. Macam mana dia masuk syurga bersama-sama dengan orang Islam? Yang macam ni ada juga. Yang ni akhiratnya Islam, di sisi Allahnya Islam. Sebab Allah tahu hati manusia. Berapa ramai dalam kes tempat kita selalu dengar, kan? Berebut. Satu pihak kata dia ni agama bukan Islam, satu pihak kata dia Islam. Kalau ada saksi pun, saksi itu sulit sangat. Kalau ada saksi boleh tahan juga. Kita buat keputusan lah macam mana-mana. Katakanlah tak ada saksi, dia dengan Allah saja, Allah saja yang tahu. Itu di sisi manusia, di sisi dunia kafir, tapi di sisi akhirat atau di sisi Allah Islam. Orang macam ni masuk syurga, tidak bukan masuk neraka. Haram juga kepadanya neraka. Ada juga orang yang dunia Islam, pada pandangan manusia dia Islam, pada pandangan Allah atau di akhirat, di sisi Allah dia tidak Islam, yaitu orang munafik. Munafik di sini maksudnya nifaq i'tiqadi, nifaq akidah, bukan nifaq amali. Nifaq ni ada dua, nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Nifaq amali macam mana? Dalam hadis itu selalu kita dengarkan, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Misalnya, tanda orang munafik itu tiga: bila saja dia bercakap dia berdusta, bila dia berjanji dia mungkir janji, dan bila diserahkan amanah dia berkhianat. Ini boleh jadi yang ada perangai macam ni orang Islam. Jadi nifak dia, kalau dia percaya, yang ni kesaksian ni tetap ada dalam hati dia, cumanya perangai dia, perbuatan dia, ini dipanggil nifak amali. Yang macam ni boleh jadilah kerana kesilapan dia atau dosa-dosa dia yang tertentu masuk neraka dahulu, tetapi akhirnya masuk syurga juga, sebab hakikatnya Islam. Yang kita maksudkan tadi ialah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, pada dia tak percaya langsung tu hakikatnya. Walaupun dia duduk buat, kita tengok dia bersembahyang, dia tak percaya langsung. Dia mengucap hakikatnya saja nak menipu orang, ada kepentingan dia tak percaya pun, macam orang kafir jugalah. Cumanya dia tidak menyatakan diri dia sebagai orang kafir.
Ni di sisi manusia orang ingat dia Islam. Kalau dia mati kita kena uruskan jenazah dia sebagai orang Islam. Tapi di sisi Allah tetap kafir, tidak Islam. Sebab apa? Allah tahu hati. Dia tak percaya pun kepada Islam. Ada kalanya macam di zaman Nabi SAW, dia musuh Islam. Dia memusuh Islam sebenarnya. Kalau macam ni kafir, Muslim di sisi pandangan manusia, tetapi kafir di sisi Allah. Munafik ini maksudnya nifaq i'tiqadi, dari segi akidah, bukan dari segi amal. Kalau amal itu ada orang Islam pun ada juga yang perangainya teruk, yang ada ciri-ciri munafik itu sepatutnya bukan ada pada orang Islam sifat macam tu. Tapi ada juga. Tapi dalam hatinya dia tetap percaya kepada Islam. Islam itu yang terbaik. Islam itulah agamanya. Cuma ini perangai dia teruk tu, itu nifaq amali namanya. Kalau ada nifaq amali ni masih lagi Islam. Yang tak ada Islam tu, yang tidak Allah SWT kira sebagai orang Islam tu, apabila jadi munafik i'tiqadi, atau orang panggil nifaq i'tiqadi. Itu 3. Yang keempatnya, di sisi dunia kafir, di sisi Allah pun kafir. Yakni orang kata kafir dunia akhirat. Kafir dunia akhirat. Macam mana? Orang kafir yang jelas, dia tak ada keliru, dia tidak mengakui Islam, memang dia kafir. Di sisi ya jelas macam tu, kita tak boleh layan dia sebagai orang Islam. Berurusan dengan dia tu boleh, dalam batas-batasnya boleh, tetapi urusan agama ni tak boleh berkait dengan agama. Misalnya kalau dia mati, tak boleh, itu kita berlepas tangan. Bukan kena mengena dengan kita. Dia ikut agama apa, jadi kumpulan itulah yang urusnya. Kita bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita tak ada berdosa kalau kita tak hiraukan dia. Cumanya kalau tak ada langsung orang uruskan dia, kita kena urus juga sebagai manusia. Kalau tidak jadi busuk dunia. Busuk kalau tak ke bumi kan, kena ke bumi kan, begitu. Cuma ke bumi tu biasalah, tak perlu dimandikan, tak perlu ni semua ni disembahyangkan, cuma tanam gitu, macam tanam bangkai. Sekadar nak mengelakkan orang ramai ni daripada tapak bau yang busuk, sekadar itu. Macam kita binatang-binatang lain, macam mana kita buat? Dan dia pun tak boleh kata kepada kita, kenapa tak semayangkan saya, kenapa tak. Nak ada itu, dia kena Islam. Kamu tak terima, kamu tak percaya kepada semua tu, macam mana nak agak kami buat gitu? Tapi setengah-setengah orang kafir dia tengok cara orang Islam tu pun dia sudah tertarik dah. Lembut, halus, beradab, nampak dengan mayat itu, di situ pun dia sudah tertarik. Tapi kadang-kadang ialah Allah SWT tidak nak bagi taufik dan hidayah kepada dia, tak dapat jugalah. Dunia kita semua tahu dia sebagai bukan Islam, orang kafir. Di sisi Allah pun kafir. Ini masuk neraka berdasarkan sekian banyak hadis, masuk neraka. Cuma ada beberapa pendapat perincian dalam masalah akidah ini, dan ia termasuk dalam furu' akidah, iaitu orang kafir ni yang dikatakan kafir yang kekal dalam neraka. Sebab kepada setengah-setengah orang dia muskil sangat. Cuma kalau kita fikir, seseorang ni mengikut sesuatu agama ni, dia macam kebetulan gitu, nasib. Tak ada siapa pun nak masuk neraka. Semua orang nak suka. Itulah naluri semula jadi manusia, kehendak manusia begitu. Tapi oleh kerana keluarga dia, nenek moyang dia tu bukan Islam, maka dia teruslah dengan tidak Islam. Dia jahil, dia tak tahu apa, dia sibuk dengan kerja dia macam orang kita, orang Islam lah. Sibuk dengan kerja kita, tak sempat nak fikir pasal agama, pasal selepas mati, tak sempat. Dia orang baik, dia amanah, dari segi perangainya jauh
kadang-kadang lebih baik daripada orang Islam, setengah-setengah orang Islam. Macam mana orang macam ni masuk neraka? Kekal kau dalam neraka. Satu. Yang kedua, sama juga, oleh kerana keturunan dia, nenek moyang dia bukan Islam, jadi dia tidak Islam. Islam tak sampai kepada dia pun, dia tak tahu apa pun Islam. Kita duduk dalam lingkungan Islam ni, kita nampak ramai lah, setengah-setengah tempat tu langsung tak ada orang Islam. Tak pernah dengar azan pun, tak pernah dengar, tak pernah berjumpa dengan orang Islam, tak pernah. Dia duduk dalam lingkungan semuanya kafir. Kalau dengar-dengar pun Muslim, jauh-jauh. Bahkan kalau dengar pun tentang Muslim, tentang Islam ni, teruk, takut dia. Islam pengganas itu, agama pengganas, agama jahat, agama gini-gini. Islam yang sampai kepada dia itu bukan Islam yang memuaskan hatinya. Sebagai orang biasa, bukan ada kepentingan dunia apa-apa, bukan nak menegakkan kezaliman apa-apa, tidak. Tapi berdasarkan apa yang dia dengar, menakutkan, tidak menarik langsung Islam. Atau dia dengar juga Islam, ini yang ketiga, keadaan yang ketiga. Dia tahu tentang Islam, tapi dia tengah buat kajian. Dia memang orang cerdik, bukan orang biasa. Tengah buat kajian, menarik juga. Dia kaji agama itu, kaji agama ini, penat juga tu. Hidup manusia ni bukan nak kaji agama saja, nak hidup, cari duit, berkeluarga, belajar, dan macam-macam lagi usaha dalam hidup. Habis masa situ, fikiran pun tertumpu di situ. Tiba-tiba nak buat kajian pula ini, kuat tu juga tu. Bukan sebagai orang. Tapi kita tengok dalam dunia ni kan ada yang macam tu. Ada yang masuk Islam, kalau kita tanya dia kenapa dia buat kajian ni, dia buat kajian dia lama juga. Saya telah bertukar kepada beberapa agama, akhirnya saya puas hati dengan Islam. Katakanlah orang macam ni, sebelum dia dapat Islam, dia mati, dia kafir rasa. Macam mana? Itu beberapa persoalan. Sesetengah ulama mengatakan, jadi ini kena ingat, forum akidah. Kalau kita puas hati dengan cara ni, boleh pegang. Tak puas hati, biarlah, ikut yang biasa. Yang biasa kata orang kafir tak kira macam mana, kekal dalam neraka, haram kepadanya syurga. Itu. Tapi satu golongan lagi mengatakan orang-orang macam tadi, dia bukan kafir yang sebenarnya, yang akan kekal dalam neraka. Itu pendapat dia. Berdasarkan rahmat Allah itu sangat luas, dan manusia tidak boleh kecewa. Dalam sekian banyak hadis Muslim dia sebut, kalau kita baca yang itu kan, tak ada orang yang akan kecewa, tak ada orang yang akan terasa teraniaya, dizalimi oleh Allah. Maknanya Allah ni macam tu sifat dia. Jadi dalam keadaan tadi, dia bukan kafir yang sebenarnya yang berhak kekal di dalam neraka. Kalau masuk neraka pun seperti mana orang Islam, kerana kesilapan dia masuk dalam neraka, dia pun gitu juga. Lepas tu habis masuk syurga juga. Ini pendapat yang kedua. Dan ramai juga yang berpendapat begini, walaupun tidak majoriti. Ini pendapat minoriti, tetapi mungkin kepada setengah-setengah orang mungkin dapat menenangkan jiwa dia. Dia boleh rasa boleh terima, mudah sikit nak terima. Kalau tidak, nampak kejam juga. Dia katalah bahasa dia, zalim lah agama dia. Dan masing-masing kata kalau ikut dia masuk syurga, tak ikut dia kekal dalam neraka, tak masuk syurga. Kristian pun kata begitu, agama lain kata begitu. Jadi mana yang betulnya? Pening kepala. Allah tu macam mana? Allah tu sifatnya, apakah dia sewenang-wenang nak hukum orang, nak menyeksa orang dalam keadaan orang tu tak faham? Tak cukup lagi kita kata hujah ke atasnya. Itu dia timbul persoalan. Jadi sebab itu kalau nak tengok kitab lah, sebaik-baiknya yang pernah saya baca ialah kitab Syekhul Azhar dulu, Syekh Mahmud Shaltut, namanya Al-Islam Aqidah wa Syariah.
Dalam tu ada sebut di bawah tajuk Al-Haddul Fasil Bainal Islami Bainal Kufri wal Iman gitu. Garis pemisah di antara iman dan kekufuran. Jadi dia kata orang kafir yang kekal dalam neraka itu ialah yang tersebut di dalam ayat wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Yang ada sifat macam itu yang kekal dalam neraka, iaitu mereka menolak agama ni dengan degil, padahal hatinya yakin Islam ni benar. Sudah puas hati dah, memang jelas dia tahu Islam ini adalah agama yang benar, inilah yang betul, yang lain tak betul. Dia yakin dah. Kenapa? Zulman wa uluwa, untuk melakukan kezaliman dan untuk mencari ketinggian dalam dunia, kedudukan dalam dunia. Kalau dia ikut Islam, dia tak boleh buat seperti apa yang dia nak buat. Dia nak makan riba, dia nak menganiayai orang, dia nak memerintah secara tak betul, memperhambakan manusia dan sebagainya. Dia tak boleh buat begitu, sebab Islam larang. Nak cari ketinggian, kedudukan tanpa menghiraukan benda tu betul ke tidak betul, dia tak boleh buat benda tu. Jadi untuk buat benda tu, dia kena tolak Islam, padahal dia yakin Islam itu memang betul. Ini yang kekal dalam neraka. Adapun yang tadi orang kampung tak tahu apa, dia pun buta huruf, dia hidup dengan begitu, tapi dia baik setakat mana yang dia dapat buat yang dia faham, dia buatlah cara dia. Dia pun kata tak boleh menganiayai orang lain, mengkhianati orang lain. Dia jaga sebaik-baiknya amanah setakat yang dia faham. Itu tak termasuk orang-orang yang buat kajian tadi, tiba-tiba belum sampai ke penghujungnya dia mati, tak termasuk. Orang yang tak sampai seru, maksudnya Islam tu tak pernah dia dengar, tak tahu apa, tak termasuk. Ataupun Islam tu dengar banyak dah dan tengok dah, berjumpa dah dengan orang Islam, tapi semuanya tidak menarik dia, bahkan lebih menakutkan, makin menjauhkan dia daripada Islam, tak termasuk juga. Itulah yang disebut di dalam kitab itu. Dalam kitab-kitab akidah yang lain pun ada juga sebut benda-benda macam ni. Setengah-setengah orang kerana benda macam ni dia tak mahu masuk Islam. Dia nampak lebih kurang saja Islam ke Yahudi ke Kristian ke, lebih kurang. Masing-masing mendakwa kalau ikut dia masuk syurga, tak ikut dia kekal dalam neraka. Sama saja kata dia. Kerana itu dia kata ini Islam agama ciptaan manusia, bukan agama daripada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang betul-betul. Manusia. Kenapa kadang-kadang orang jadi murtad, wal'iyadzubillah, jadi etis, tak mahu agama, benda-benda macam ni. Apabila kita mendekati orang-orang macam ni, kena ada pilihan depan kita. Jangan bagi satu saja, bagi beberapa. Apa masalah dia? Tengok, kita kena tahu kalau masalah dia itu ada penyelesaian, ada penyelesaiannya. Sebab tu saya selalu kemukakan beberapa pendapat. Sebab kita ni umat dakwah, umat dakwah. Setengah-setengah orang dia tak mahu masuk Islam. Kenapa? Kerana dia kata Nabi Muhammad itu bukan baik. Cuba tengok, kahwin dengan budak kecil, sebab itu tak masuk Islam. Ni manusia biasa, bukan manusia yang dekat dengan Allah, ikut nafsu katanya. Budak kecil dia boleh kahwin, orang umur, orang lain pun tak boleh terima, orang kafir pun tak boleh terima. Itu jadi masalah kepada dia. Bukan semua orang ada masalah tu, tapi ada. Jadi kalau kita bawa satu saja susah. Tapi kalau kita ada pilihan lain, benda ni masih khilaf, kita kata tak jelas lagi. Kalau pakai yang kata tidak begitu, yang dia kahwin itu bukan budak pun, sudah gadis, selesailah masalah dia. Itu sebab saya bagi kadang-kadang beberapa pendapat. Sebab ada kalanya di sini kita perlu guna yang ini. Tak ada gunanya kalau dengan sebab kita orang tak masuk Islam, orang semakin jauh daripada Islam, kita tidak bagi jalan, buka jalan kepada dia. Itu yang paling utama yang kena fikir. Jangan kira nak menegakkan ini ada dalam kitab ni, ada dalam kitab ni. Jangan kira begitu. Kita sekarang ni, sekeliling kita ni bukan kita yang ghalib, bukan umat Islam yang menguasai dunia, tapi umat Islam ni makhluk. Orang tanya dia, kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu buat begini?
kita kena boleh jawab. Kadang-kadang orang tak masuk Islam ni kena satu dua benda ya. Yang lain dia sudah puas hati banyak perkara bagus dia kata Islam, tapi yang ni aku tak masuk akal. Macam manalah cucu Nabi ni sampai kahwin dengan 300 orang. Macam mana dia nak melakukan keadilan dalam keadaan ini? Lepas tu dia kata, Nabi kata dalam hadis, kaulah paling serupa dengan aku dari segi rupa dan dari segi perangai. Dari segi rupanya rupalah, dari segi perangainya suka kahwin. Dibawa ke cerita-cerita macam tu. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dikatakan hadis itu. Padahal kita yang belajar ni kita tahu. Jadi benda-benda ni kalau sampai kepada orang bukan Islam kan, menyebabkan dia dah nak masuk dah tak jadi. Sebab apa? Dia tengok pengajaran tu tak masuk akal. Kadang-kadang benda tu memang betul, cuma dia tak faham. Kadang-kadang tak betul pun. Yang bawa benda tak betul tu kita sendiri. Itu yang malai. Yang bawa benda tak betul tu, yang menyebabkan dia terdinding daripada Islam, ialah umat Islam sendiri. Inilah sebabnya Muhammad Abduh dulu, Syekh Muhammad Abduh dulu kata, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Umat Islam ini terlindung oleh orang-orang Islam sendiri. Orang Islam yang menyebabkan orang kafir tak nampak Islam. Sampai dia kata begitu. Memang betul ada kebenarannya. Ada kebenaran. Tapi ini bukan bermakna kita nak bermudah-mudah. Jadi kalau macam tu tak kisahlah agama mana-mana pun, akhirnya masuk syurga juga. Jangan begitu. Tidak bermakna begitu. Sebab biasanya kita tengok kalau orang ni beragama Islam, mudah dia ke arah kebaikan. Dan kalau tak ada Islam ni, banyak perkara dalam hidupnya dia nak hadapi. Macam mana dia nak selesai? Penyelesaian tu dia nak dapat mana? Guna fikiran dia tak dapat. Contoh mudah saja. Mudah saja. Orang Islam yang taat, bodoh macam mana dia tak akan minum arak. Sebab apa? Allah larang, Rasul larang. Dia tak guna ada akal dia, tak guna. Dia letak ke tepi. Kan? Ada kebaikan untuk dia. Tapi kalau orang kafir, profesor tu minum lagi. Maknanya tak boleh selesai dengan akal. Benda tu dia tak tahu, benda tu tak baik. Kan? Tak selamat dia. Sebab itu masuk Islam itu selamat, lebih baik mana-mana pun. Walaupun dari segi dalam hati kita kata mungkin Allah SWT dengan sifat dia Rahman Rahim tu akan masukkan dia dalam syurga, tapi akan banyaklah perkara-perkara yang dilakukan olehnya yang sebenarnya tidak baik untuk dia sendiri, tapi dia tak sedar. Yang dalam Islam dia benda macam tu kalau buat sampai ada hukuman khusus nak menjauhkan orang daripada perbuatan-perbuatan semua itu. Dia tidak ahli fikir pun dia akan terhindar daripada keburukan-keburukan seperti itu. Kerana apa kelebihannya? Kerana ikut agama. Itu saja. Yang tadi walaupun bijak pun benda macam tu pun dia masih duk buat lagi. Sebab tu kata agama tu perlu. Dan dakwah tu mati-matian. Kita tengok macam memang macam tu tak masuk syurga. Sebab tu Nabi tak berhenti. Tak lena tidur. Sebab kalau dia mati kafir, mana mati masuk neraka. Macam nampak begitu betul. Sebab tu jumhur ulama pun kata begitu memang. Tapi kita ambil satu pendapat lagi. Kenapa begini? Sebabnya ia boleh membawa kepada neraka. Cuba kita tengok orang cerdik-cerdik pun, hebat-hebat pun, bagi dia perzinaan itu kalau suka sama suka biasa. Kita tahu benda tu suka sama suka ke, tidak suka ke, paksa ke, semua tak boleh. Tengok manusia tidak dapat membuat penyelesaian sendiri. Sebab itu kata beragama ni perlu. Dan benda ni kalau dia buat, kalau orang Islam tu masuk neraka tu akibatnya. Kalau orang kafir pun sama lah. Kalau dia masuk neraka kerana dia telah melakukan sesuatu yang mana kalau orang Islam buat pun masuk neraka. Di situ tak menampakkan kezaliman Allah. Allah tetap adil. Siapa saja dia masukkan dalam neraka. Tapi untuk kekal itu soal kekal.
Situ ada perbahasan ulama. Masuk neraka tu bukan orang kafir saja, orang Islam masuk. Jadi dia kata, melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan mengharamkan neraka padanya. Apa makna haram neraka? Langsung tak masuk neraka. Satu, langsung tak masuk neraka. Macam mana yang langsung tak masuk neraka ni? Kemungkinan yang ulama sebut, satu, dia mengucap betul-betul lah macam tu dengan hati dan lidah dia, dengan hati dia, tiba-tiba mati. Dia tak sempat pun nak buat maksiat, nak buat kebaikan tak sempat juga, nak sembahyang apa tak pernah sembahyang, satu kali pun tak pernah, tapi dia terus masuk syurga. Neraka haram kepadanya, tak masuk langsung neraka. Boleh jadi begitu. Dan perkara seumpama ini ada berlaku kepada sahabat kita, sudah jumpa dah sebelum ni, sudah jumpa dah. Dia tak sempat buat apa-apa pun, mati masuk syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Islam, lama Islam, hidup pun lama, tapi dia ikut ajaran Allah betul-betul, ajaran Rasul betul-betul. Dia kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sungguh Allah betul-betul yang dia ikut. Allah larang dia tak buat, Allah suruh dia buat. Muhammadur Rasulullah, apa yang Rasulullah bawa dia ikut, apa yang Rasulullah larang dia tak buat. Betul-betul dia buat macam tu sepanjang hayatnya. Kalau ada sedikit sebanyak kesilapan, dia bertaubat, Allah terima taubat dia, jadi bersih pula. Dalam keadaan ini, kalau dia mati, haram juga neraka kepada dia. Tak akan masuk neraka, tak ada sebab untuk masuk neraka. Bahkan dengan adanya begitu banyak amalan-amalan yang dibuatnya, itu lebih menguatkan lagi dia dimasuk syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, haram kepadanya neraka. Apa maknanya? Neraka yang kekal itu haram kepadanya. Bukan haram kepadanya neraka tu dia tak masuk neraka langsung, bukan. Boleh jadi dia masuk neraka kalau dia ada melakukan kesilapan-kesilapan yang Allah sudah janjikan neraka. Sesiapa yang kata buat macam ni, neraka. Macam mana misalnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Misal, wail, kecelakaan ataupun nama satu gaung di dalam neraka untuk orang-orang yang bersembahyang. Maksudnya orang-orang Islam yang sepatutnya bersembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lupa kepada sembahyang. Sepatutnya sembahyang, dia tak sembahyang. Ini wail, dapat wail. Satu lagi, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Besok nanti malaikat tanya, saja nak mengejek, apakah yang membuatkan kamu masuk ke dalam neraka saqar ini? Kenapa kamu masuk neraka? Sepatutnya kamu tak masuk neraka, kamu Islam. Mereka jawab, lam nakum minal musallin, dulu kami tak sembahyang. Jadi maknanya tak sembahyang ni masuk neraka, walaupun Islam. Tak sembahyang masuk neraka. Jadi kalau dia tak sembahyang masuk neraka, masuk dulu, masuk. Dia tak bayar zakat, berapa banyak dalam hadis pun masuk neraka. Dia buat zalim, masuk neraka. Kezaliman dia tu kalau semakin teruk, makin lama dalam neraka. Jadi masuk neraka. Tetapi oleh kerana dia ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak kekal di dalam neraka, akhirnya keluar. Jadi maksud haram kepadanya neraka ni, haram neraka yang kekal itu. Yang setengah-setengah orang ada yang macam kekal, maknanya haram syurga kepadanya. Ada macam tu, haram syurga kepadanya. Itu maksud haramkan neraka kepadanya. Itu ada beberapa pendapat tadilah. Kemudian kita tengok di bawah itu nota intisari hadis. Satu, banyak perkara yang tak terbaiki itu, sebab ini sementara
InsyaAllah. Orang yang bersaksi, yakni dengan lidah dan hatinya, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, adalah seorang Muslim. Bila orang mengucap macam ni dengan lidah dan hatinya, ini seorang Muslim di sisi manusia, di sisi Allah pun. Begitulah Muslim. Inilah Muslim yang sebenar. Nak jadi seorang Muslim tak ada payah. Ini saja. Ini saja. Tak perlu mandi apa manda dulu, tak perlu bayar apa-apa dulu, isi borang. Itu rasmi saja untuk urusan pentadbiran. Senang kalau nak bagi bantuan ke apa ke, nak tahu, itu saja. Yang sebenarnya ucap ini saja, tak ada kena bayar apa-apa, mudah saja. Bila mengucap tu Muslim lah, jadi Muslim. Ini dasarkan hadis ini. Itulah salah satu maksudnya. Kesaksiannya itu akan terus terpakai selagi tidak ada sesuatu yang membatalkannya, yang akan mengeluarkannya daripada lingkungan Islam, daerah Islam. Jadi kita kena ingat, masuk Islam bukan makna masuk Melayu. Masuk Melayu tak boleh, masuk Islam boleh. Masuk Melayu maknanya jadi Melayu. Macam mana bangsa tak boleh bertukar, dia tetap bangsa tu lah. Cuma dalam istilah, sebab oleh kerana dalam masyarakat kita ni, kalau Melayu tu dia terlalu sinonim sangat dengan Islam, jadi sehingga kata kalau Melayu tu Islam. Yang sebenarnya tidak. Usah orang Melayu, orang Arab pun boleh keluar daripada Islam. Dia ada lingkungan, daerah. Keadaannya seperti orang ada air semayang misalnya, wuduk. Bila dia ambil wuduk, dia ada wuduk sampai bila-bila lah, sampai mati gitu. Tak ada, dia boleh batal. Wuduk ni boleh batal. Bila batal, tak ada lah. Kita kena tahu apa yang membatalkan wuduk. Dia bukan macam bangsa, kalau kita buat macam mana pun, dia tetap bangsa tu. Dia tak boleh keluar daripada bangsa tu. Dia tak mengaku pun, dia tetap bangsa tu. Tak boleh tukar. Agama ni tidak begitu. Dalam masa beberapa minit dia boleh tukar beberapa agama, boleh jadi. Dan bila dia melakukan sesuatu yang membatalkan syahadah, dia mengucap itu, dia kena mengucap balik. Gitu keadaannya. Macam orang ada air semayang wuduk, bila dia batal, dia kena ambil air semayang pula, baru boleh nak semayang. Sebab syaratnya Islam. Nak semayang apa semua tu baru jadi syaratnya Islam. Jadi dia kena Islam dulu. Kalau sudah terbatal, banyaklah yang nak jadi terbatal ni. Dengan perbuatan, dengan i'tiqad, dengan ucapan, boleh berlaku. Kadang-kadang orang tak sedar, dalam tak sedar tu dia ucapkan benda-benda macam ni, dia tak sedar, dia sudah terkeluar daripada lingkungan Islam. Itu bahaya tu. Sebab itu kena belajar pula apa yang membatalkan syahadah. Apa yang membatalkan syahadah bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, antaranya kalau dengan perbuatan saja-saja kita buat, kita kata berlakon saja, berlakon kita sembah berhala depan berhala, kita buat gini berhala, keluar batal tu. Sebab orang yang buat gini ni bukan Islam. Depan tu pekong lah. Kalau dia buat saja begini, adab orang India, saya biasa buat gini, dia adab saja. Jumpa namaste, namaste, itu adab lain. Ni depan berhala dia buat, walaupun berlakon tak boleh. Itu ahli sunnah. Kecuali murji'ah dia tak kisah, asal mengaku Islam, buat apa saja, tak jadi, tak boleh keluar daripada Islam. Itu silap tu. Murji'ah ni golongan yang tak terpakai, golongan sesat. Golongan yang betul tak boleh buat macam tu. Itu dengan perbuatan, dengan perbuatan.
Dengan kata-kata, misalnya dia bersumpah dengan nama patung, berhala, apa-apalah, boleh rosak. Bersumpah hanya dengan nama Allah. Dengan nama berhala tak boleh. Demi apa-apalah berhala, kita kata. Itu boleh keluar daripada Islam. I'tiqad, dengan percaya bahawa ada ketikanya Tuhan ni tak kuasa, lemah. Tak boleh tu, tak boleh. Tuhan maha kuat, maha kuasa, bila-bila masa, tak pernah ada lemah. Kita percaya untuk beberapa ketika Tuhan lemah. Memang kita i'tiqad macam tu. Rosak. Contoh banyak lagi yang lain. Itu contoh. Jadi boleh jadi rosak ni dengan sebab percaya saja. Orang tak nampak pun. Jadi kalau ada benda-benda macam tu, kena tolak cepat-cepat. Buat. Jangan diikut. Kalau terlintas lain, tak apa. Ini i'tiqad, percaya. Kalau terlintas itu lain, manusia. Dia mungkin terlintas macam-macam. Tapi kalau dia memang percaya begitu, orang tak nampak semua tu, dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Halau syaitan. Ini semua syaitan. Kalau ada benda-benda macam tu, kalau dia bercakap, tak boleh. Kena tahu. Sebab tu kena tahu apa yang membatalkan air sembahyang. Itu falsafahnya. Falsafah air sembahyang, semua ada benda batal sembahyang. Ini sah, kalau buat ini sah, ini rukun, ini syarat. Kan dia ada juga perkara yang membatalkan. Bukan ada rukun syarat saja. Kalau buat macam ni sah, ini tak sah, tak jadi kalau macam ni. Bahkan kalau buat macam ni, yang sudah ada tu pun batal. Dalam sembahyang misalnya, sembahyang betul dah kita buat, tadi ada wuduk dah, tiba-tiba terkentut. Itu perkara yang membatalkan, kena tahu. Bukan terkentut saja batal, banyak lagi yang lain. Terkencing, walaupun ter bukan sengaja, kecuali kalaulah penyakit, jadi penyakit lain. Jadi penyakit, misalnya orang nyanyuk ni jadi ucapkan tak tentu pasal, lafaz kalimat kufur tu lain, bukan dalam pilihan dia, bukan dalam batas ikhtiar dia, atau dia dipaksa, ditekan, kalau kamu tak kata macam ni, aku bunuh kamu. Itu lain, dalam keadaan terpaksa, bukan dalam keadaan bebas memilih. Ada keadaan yang kecuali itu. Sebab itu dalam sembahyang, dalam wuduk, dalam apa pun, dia ada keadaan-keadaan yang walaupun dalam keadaan biasa batal, tak batal. Misalnya dia ada penyakit beser, dedas, orang kata penyakit beser, keluar air kencing sentiasa. Jadi macam mana kalau nak sembahyang, tak ada ketika dia tak keluar? Boleh terus sembahyang dengan misalnya dibungkus sedikit, ditutup sedikit, gitu, dia kena sembahyang. Macam orang perempuan, kalau dia keluar istihadah misalnya, dia kena terus sembahyang. Itu tidak membatalkan. Yang membatalkan ialah haid. Jadi kena tahu semua tu. Sebagaimana kita kena tahu macam mana nak masuk Islam, kita dijadi Muslim, kita kena tahu pula daripada Muslim macam mana kita boleh jadi tidak Islam, jadi kafir. Kena tahu. Sebab dia boleh. Dia bukan macam bangsa yang tak boleh bertukar, tak boleh berubah. Dia ada perkara yang membatal. Selagi tidak membatalkan, itu tak ada, dia dikira sebagai Islam. Ini bahagian membatalkan syahadah ni. Ada pula buku-buku yang lain, banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Ada buku-buku khusus pula, cuba tengok situlah. Cuma kita di sini nak sebut secara ringkas saja. Yang kedua, Muslim yang mentauhidkan Allah dan mempercayai Muhammad sebagai Rasulnya tidak akan kekal di dalam neraka seperti orang-orang kafir. Ini pada dasarnya jumhur ulama bukan gitu. Itulah arti Allah mengharamkan neraka kepadanya. Sebab orang kafir tidak haram neraka, orang Islam haram neraka.
Kerana sesuatu dosa ia mungkin dimasukkan ke dalam neraka tetapi tidak akan kekal di dalamnya. Akhirnya ia akan dikeluarkan juga daripada neraka. Bila keluar daripada neraka tu, mana lagi ada tempat lain selain daripada syurga? Tak ada dah. Maknanya masuk syurga juga lah akhirnya. Itu maksudnya haram neraka, yakni neraka yang kekal itu diharamkan kepada dia. Haram. Tapi maknanya ada juga yang kekal. Ada yang kekal. Orang Islam haram kekal dalam neraka. Yang ketiga, orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah dan tidak meyakininya akan kekal di dalam neraka. Sebab syarat nak masuk syurga dia kena Islam. Kecuali yang kes tadi lah, yang kita kata pendapat minoriti itu, yang bawa jalan yang besarnya, lebuh rayanya ni, kena terima lah itu. Orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah dan tidak meyakini akan kekal dalam neraka. Sebab ini tiket untuk masuk neraka. Bila tak ada tiket kan tak boleh. Ada benda lain pun, tiketnya tak ada, tak boleh. Jadi Islam, ucapan dua kalimah syahadah itu tiket lah. Ada yang ni baru boleh. Tak ada yang ni, banyak mana pun ada amalan kebajikan, kebaikan, tak boleh masuk, tak boleh masuk syurga. Dan ia akan kekal di dalam neraka. Yang keempat, untuk menyatakan perkara yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkannya dengan pelbagai cara. Betapa pentingnya dua kalimah syahadah ini, betapa pentingnya kalimah tauhid la ilaha illallah. Kita dapat lihat dalam hadis banyak sekali. Kadang-kadang dia sebut gini, kadang-kadang dia sebut gini. Ibaratnya itu berbeza-beza, tapi maksudnya tetap sama. Ini semua menunjukkan ia memang rukun, patutlah jadi rukun pun. Rukun Islam yang pertama, patut. Sebab apa, dalam hadis cukup banyak macam-macam cara Nabi kata, sebut itu. Antara lainnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah." Bermaksud, orang yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dengan benar. Dengan benarlah syaratnya, pasti akan masuk syurga. Pasti akan masuk syurga. Ini kan penting tu kalimah tauhid tu. La ilaha illallah saja dia sebut ini. Muhammad Rasulullah tak ada. Sebab dia nak boleh kata la ilaha illallah tu, kalau sekarang ni dia tahu macam mana kalau tidak melalui Rasulullah Muhammad Rasulullah. Mestinya dia kena terima itu. Cuma kadang-kadang dalam hadis dia tak cerita kalimah yang pertama tu ada kalanya lebih penting lagi, sehingga disebutkan itu saja. Padahal tak sah kalimah yang pertama tu tanpa kalimah yang kedua Muhammad Rasulullah. Cuma kadang-kadang tempat itu menghendaki yang pertama saja. Misalnya bila orang nak mati, misalnya orang nak mati kan, disuruh kita ajar dia mengucapkan la ilaha illallah. Di situ dia tak ajar Muhammad Rasulullah, tak ajar. Dia suruh talqin. Itu makna talqin. Ajar orang yang nak mati itu mengucap, tapi mengucap dia la ilaha illallah. Dalam hadis sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang ucapan terakhirnya ialah la ilaha illallah. Dia tak sebut Muhammad Rasulullah. Begitu juga bila kita ajar la ilaha illallah saja. Sebab yang kita nak ajar itu tidak orang Islam. Kalau orang Islam, dia mesti terima Nabi. Tapi tempat tu, masa tu bukan masa boleh nak sebut panjang tu. Dia sudah penat, letih. Jadi kita ajar yang paling utama. Yang paling utamanya kalimah yang pertama, la ilaha illallah. Satu maksud dia. Yang kedua, pada ketika itu kita mengharapkan siapa? Allah. Nabi, dia tidak ada kuasa seperti Allah.
walaupun dia boleh bagi syafaat, tapi itu bukan masanya. Di situ menunjukkan tauhid itu begitu penting dalam kehidupan seseorang Islam, sehingga banyak tempat kadang-kadang disebut kalimah tauhid saja. Kalimah tauhid, la ilaha illallah lah, disebut itu saja, yang lain tak sebut. Padahalnya tak dapat tidak kena Muhammad Rasulullah juga, sebab yang nak tahu la ilaha illallah tadi sebab Muhammad lah. Apa sebab kita kata begitu? Kalau nak harap orang lain, agama lain, semua sudah rosak. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah, ada lagi melainkan Allah dan Isa dan Ruhul Qudus. Tiada Tuhan melainkan Allah, sambil-sambil itu ada beribu lagi Tuhan yang lain. Itu keadaannya agama dalam dunia. Kalau tidak kerana Muhammad, ternyata tauhid itu, syirik sudah menggelubungi semua agama dalam dunia. Dengan sebab itu, bila kata la ilaha illallah saja pun sudah mesti masuk Muhammad Rasulullah. Tanpa Muhammad kita tak boleh tahu tauhid. Dialah yang ajar tauhid, dialah yang menegakkan tauhid yang telah hilang itu. Nabi yang paling akhir, paling dekat dengan Nabi kita, Nabi Isa, dia sudah rosak dah pengikut-pengikut dia. Tinggal Islam umat Muhammad sahaja yang masih menjaga tauhid. Padahal tauhid itu diajar oleh semua Nabi-Nabi dulu pun. Semua Nabi-Nabi dulu ajar begitu, tapi sudah rosak. Yang nombor 2, yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah. Bermaksud, berilah berita gembira akan mendapat surga kepada orang yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dengan penuh yakin. Jadi ucapkan, selalu dia sebut ucap dengan yakin. Yakin tu hati lah, hati. Sebab itu kita kata ucapkan tadi dengan lidah dan hati. Sebab selalu dia sebut dengan yakin, dengan benar. Benar tu di mana? Hati lah. Bukan ucapan saja, dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak di dalam hadis sebut dengan benar, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Yang ini sebenarnya hadis ini nombor 2 ni, inilah hadis Abu Hurairah yang panjang yang tak sempat kita bincangkan ini. Hadis nombor 34 itu dalam istilah hadis. Yang ketiga, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Bermaksud, orang yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dan kufur terhadap apa saja yang disembah selain Allah, haramlah harta benda dan darahnya. Soal hatinya itu terserah kepada Allah. Jadi orang yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dan kufur terhadap apa saja yang disembah selain Allah, mana tak ada syirik, betul-betul tauhid, orang yang macam tu haramlah harta benda. Maksudnya kita tidak boleh menceroboh mereka mudah-mudah. Harta dia, nyawa dia, segala-galanya haram kepada kita. Itu dari segi hukum dunia, dalam dunia. Nabi SAW nak cerita hukum orang Islam dalam dunia, apa yang perlu kita jaga, apa hak dia. Harta benda dia, darah dia terpelihara. Sebab orang kafir ada kalanya tidak terpelihara darah dia. Sebab apa nak terpelihara kalau dia pun nak bunuh kita? Dalam keadaan perang, nak bunuh lah masing-masing, saling nak bunuh lah. Itu maksud halal darah pada ketika tu. Halal harta benda, tengok kita rampas harta benda dia jadi harta ghanimah, halal. Itu kalau tidak Islam. Kalau Islam haram, kecuali dengan cara yang hak, jual beli misalnya, dengan cara jual beli, dengan cara dia bagi dengan senang hati dia, baru boleh. Kalau nak rampas tak boleh, haram. Dan soal hatinya itu terserah kepada Allah, keadaan dia yang sebenarnya. Mana tahu, takut dia munafik, zahirnya dia buat semua apa yang orang Islam lain buat, dia buat. Yang sebenarnya tak ada siapa yang tahu, Allah tahu. Jadi sebab itu Nabi kata ada kalanya begitu.
Urusan diri dia, hati dia tu yang sebenarnya terserah kepada Allah. Kita kira hukum dunia, bila dia zahir macam tu, kita layan dia seperti orang Islam. Gitu saja. Itu tanggungjawab orang Islam dalam dunia. Islam dunia sekurang-kurangnya. Bila kata Islam dunia, kena jaga dia sebagai orang Islam. Bila orang Islam, haram darah dan harta benda. Macam mana-mana pun kita tak boleh bunuh dia, kecuali dengan hak. Dengan hak tu misalnya dia bunuh orang, kena bunuh balas. Orang yang memancung dia tu tidak haram kepada dia darah, dan dia termasuk dalam orang yang melaksanakan hukum Allah. Kalau tak ada siapa yang nak buat, dosa pula. Dosa pula. Maksudnya haram ni kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, oleh agama, itu kena buat. Tak buat itu pula jadi salah. Daripada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat diketahui bahawa selain mengaku dengan lidah dan hati, berlepas diri daripada kesyirikan dan kekufuran juga merupakan syarat sah iman. Jadi tidak mengaku tauhid itu saja, tapi sebenarnya dalam tauhid itu maknanya tak terima syirik lah, tapi disebut secara berasingan untuk memberi kekuatan lah bahawa kena syarat itu, kena kufur kepada yang lain selain daripada Allah. Tak kira lah selain daripada Allah tu syaitan ke, jin ke, manusia ke, tuk bomo ke, ataupun siapa pun, tak kira. Jangan kepercayaan kita terhadap ubat ke, doktor ke, siapa ke, tak boleh. Hati kita bercakap tu lain. Kita cakap mengikut uruf, mengikut adat, tapi dari segi hakikat, i'tiqad yang menyembuhkan kita Allah. Tapi kita kata kita makan ubat itu jadi tahanlah. Itu mengikut uruf, berdasarkan sebab, bukan hakikat yang menyembuhkan. Itu saja. Begitu juga yang lain-lain. Ini sebagai sebab semua. Kita sebut itu tak kisah boleh, tapi dalam hati itu kena percaya bahawa tiada lain melainkan Allah. Bagi rezeki, orang tu bagi gaji kepada kita, orang tu bagi, dia bagilah, sebut hati Allah yang bagi. Ini akidah tauhid tu. Kita sebut, orang sebut memang betul dari segi dia sebab, tapi yang di belakang yang menyebabkan dia pilih kita, dia bagi kepada kita, dan dia begitu begini, siapa? Allah. Dalam hati tu kena ada. Itulah yang dikatakan i'tiqad. I'tiqad tu yang dalam hati tu. Walaupun kita sebut makan nasi kenyang, makan sebab makan tadi lah 2 pinggan, tak kenyang macam mana? Kenyang. Tapi yang mengenyangkan siapa sebenarnya? Allah. Itu sebab. Kita sebut sebab tak salah, untuk memudahkan urusan. Cuma akidah yang dalam hati tu, kita kena percaya Allah. Sebab banyak perkara lah. Ada kalanya pakai ubat tu juga, doktor tu juga, semua tak sembuh. Maknanya bukan ubat sebenarnya, bukan doktor sebenarnya, ada yang lain. Ada kala tak makan ubat sembuh. Tak ada sebab-sebab zahir boleh sembuh. Jadi itu yang biasa, adat, sebab biasa. Sebab ni mungkin tidak ada. Itu yang dipanggil sebab-sebab ni. Dia boleh tidak ada, tidak ada pun jadi juga, tidak ada pun jadi juga. Macam sebab untuk lahir seorang manusia, ada bapa, ada ibu. Tapi ada kalanya tak ada sebab, boleh. Nabi Isa boleh. Benda-benda macam ni, di sebalik tu siapa? Jadi siapa yang menjadikan? Allah. Kena beriktikad begitu. Itulah mengikut cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Ya'la dan lain-lain juga turut meriwayatkan hadis ini. Bukan dalam Muslim saja, tapi sebut Muslim saja itu pun sudah memadai, sebab dia yang paling tinggi kan. Dalam banyak-banyak yang disebut ini, dialah yang paling tinggi. Cuma untuk melengkapkan sahaja, ada dalam kitab-kitab itu disebut. Keistimewaan tauhid.
Seterusnya riwayat daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang mati dalam keadaan yakin, tengok yakin, dia hati itu berkait dengan hati, bahawa tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk syurga. Tadi haram neraka kepada dia, ni bila kata begitu, dia akan masuk syurga. Cuma masuk syurga macam mana dulu ke kemudian ke, itu cerita lain lah. Masuk syurga tu mesti. Kalau masuk neraka dulu pun masuk syurga juga, masuk syurga juga. Ada je masuk syurga terus tanpa hisab, ada juga. Awal-awal lagi tak masuk neraka langsung, boleh jadi juga. Ada juga yang kena masuk neraka dulu, tapi dia masuk syurga juga akhirnya. Inilah dalilnya. Inilah dalilnya. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, menantu Rasulullah ni, belum ada lagi disebutkan biografi dia sebelum pada ni, maka adalah di sini. Siapa Sayyidina Uthman itu? Beliau ialah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abd Syams Al-Umawi Al-Qurashi Al-Madani. Itulah Sayyidina Uthman. Kunyah atau nama panggilan beliau ialah Abu Abdullah dan Abu Amar. Anak dia ada nama Abdullah dan ada nama Amar. Maka orang panggil Abu Abdullah atau Abu Amar. Lahir 6 tahun selepas tahun gajah. Uthman digelarkan dengan Dhunnurain. Dhunnurain kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkannya dengan 2 cahaya mata baginda. Mula-mula dia kahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Orang kita panggil Ruqyah atau Ruqayyah, samalah, sama. Sebab Arab kemudian ni qaf tu dia jadi ga. Padahal bahasa Arab asal tak ada ga tu. Pengaruh asing lah, pengaruh asing, jadi Ruqayyah. Dan sebenarnya Ruqayyah payah sangat. Ruqayyah nak sebut tu lidah orang Melayu, dia jadi Ruqyah. Itu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas meninggal dunia anak Nabi ni, dia kahwin dengan adik dia seorang lagi, namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu sebutan yang betul. Orang kita kata Ummu Kalsum lah, macam-macam. Ada yang namanya kalau di Kelantan Mak Kalsum lah, Umma Kalthum, Mak Kalsum namanya. Macam-macam nama. Jadi itu yang kedua. Itu pemati juga. Allah nak macam tu, walaupun anak Nabi pun mati semasa dia hidup, dia tak boleh buat apa. Kehendak Allah SWT. Dan Nabi SAW kata, kalau dia ada anak lagi, dia bagi lagi kepada Uthman. Macam tu. Betapa hebatnya Sayyidina Uthman. Ruqayyah dan Ummu Kulthum tidak ikut serta dalam perang Badar kerana isterinya Ruqayyah sedang sakit ketika itu. Nabi SAW sendiri tak benar dia pergi. Kamu tengoklah isteri kamu yang sakit, tenat. Bila orang selesai, perang Badar selesai, menang, tentera Islam balik tu tenat, urus jenazah apa di Ruqayyah. Itulah cerita. Maknanya pada tahun yang ke-2 Hijrah meninggal dunia. Dan dia sempat dapat anak dengan Ruqayyah. Dengan Ruqayyah dapat anak 2 orang sekurang-kurang. Sebab itu Abu Abdullah Uthman itu gelar dengan Abu Abdullah, bapa Abdullah. Abdullah tu nama anak dia lah. Semasa pergi berhijrah ke Habsyah dapat anak. Dan anak dia tu sampai besar lah, tua. Dia ada keturunan Nabi melalui saluran itu. Cuma orang tutup cerita tu, tak tahu. Itulah, kalau nak tahu tu baca buku yang saya tulis itu, anak cucu Nabi SAW yang dilupa dan dipinggirkan. Kenapa berlaku begitu? Ini Abu Abdullah gelaran.
Tidak juga menyertai peristiwa Bai'ah Ridwan di Hudaybiyah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Mekah untuk berunding dengan pembesar-pembesar Quraisy. Oleh kerana tersiar khabar angin bahawa Uthman telah dibunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sebelah tangan baginda di atas tangan yang sebelah lagi sebagai ganti tangan Uthman untuk berbai'ah. Itu ceritanya. Jadi semasa berlaku pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman kan, yang akhirnya membawa kepada pembunuhan dia tu, macam-macam lah orang dakwa dia, memburuk-burukkan Sayyidina Uthman. Orang kata, orang sebut dia tak ikut serta perang Badar, ada Bai'ah Ridwan, orang lain semua ada, dia tak ada. Kenapa? Orang persoalkan. Dalam sejarah disebutkan Sayyidina Uthman di bahagian atas rumah dia tu, dia jenguk situ, dia bagi ucapan kepada pemberontak-pemberontak, dan dia jawab semua, saya tak pergi perang Badar bukan kerana tak mahu pergi, kerana Rasulullah sendiri yang tak bagi saya pergi. Tapi lepas itu Rasulullah bagi harta ghanimah yang diperoleh itu kepada saya seperti orang yang pergi perang. Jadi apa nak pertikai dah kalau Nabi sendiri tak pertikai, Nabi sendiri bagi keistimewaan kepada dia sampai begitu. Dia tak ikut serta dalam Bai'ah Ridwan yang sebut dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah, itu kerana memang dia diutuskan oleh Rasulullah pergi berunding. Macam mana dia nak bai'ahnya dalam peristiwa orang lain semua bai'ah pada hari itu, kerana dia lah. Jadi benda macam tu pun disebut. Orang ni kalau tak ada kesalahan kan, tak ada kurang, dia carilah benda yang bukan kurang pun dia sebut pada kurang, padahal itu kelebihan dia. Ceritanya Nabi SAW nak pergi ke Mekah untuk buat umrah, lalu dihalat oleh orang kafir. Maka Nabi SAW hantarlah Sayyidina Uthman untuk berunding. Tahu-tahu disebarkan berita kata Sayyidina Uthman sudah mati kena bunuh. Sedangkan dalam peraturan pada masa tu pun, wakil mana-mana pihak kerajaan terutamanya tidak boleh dibunuh. Wartawan ke, utusan ke, duta ke, tak boleh diceroboh. Nak marah macam mana pun tak boleh. Itu satu kesalahan besar dari segi undang-undang antarabangsa. Nabi SAW sudah jaga dah benda tu. Dia pun bai'ah lah. Mari kita bai'ah. Kalau betul-betul Uthman telah terbunuh hari ni, kita perang. Tak kira jadi macam mana. Ini tangan saya, ini bagi pihak Uthman. Nabi kata, saya letak mula-mula sekali berbai'ah dengan saya, bagi pihak Uthman. Tangan Nabi bagi pihak Uthman. Lalu sahabat-sahabat yang lain bertubi-tubi datang, terus pegang tangan Nabi, sanggup mati 1,400 orang sahabat. Dan yang ini Nabi SAW kata, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajar. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbai'ah di bawah pokok ini hari ini. Bai'ah tu kenapa? Kerana Uthman lah. Tengok besarnya kedudukan Uthman. Kerana kalau dia mati, Rasulullah sanggup tu nak pergi perang semua, nak lawan dengan orang kafir Mekah. Kerana dia lah. Ini bukan kekurangan dia, tu kelebihan dia. Dan sebelah tangan Rasulullah bagi pihak Uthman dia. Itulah. Kemudian dia pemberontak ni sebenarnya nak cari sebab untuk nak mengguling kerajaan Uthman itu. Kita kata dah orang tak suka sangat, rakyat tak suka dah sampai begitu, kenapa tak turun saja, letak jawatan sajalah. Tidak begitu. Sebab Nabi sudah pesan dah kepada dia, Allah akan pakaikan kepada kamu baju. Baju itu maksudnya jawatan. Kamu jangan buang, jangan tanggalkan baju itu bagaimanapun, kena pertahankan. Ada kalanya pihak pemerintah dia tak boleh ikut orang, terutama dalam kes macam ni. Dan Nabi pesan, sebab itu dia tak letak jawatan. Suruh macam mana pun, tak ada sebab pun nak letak. Apa alasannya? Jadi dia sebut benda-benda macam tadi lah, sebut itu, sebut ini. Ya, Sayyidina Uthman mengamalkan nepotism lah, kronism lah, dia pakai orang ni tuduh orang. Padahalnya tidak begitu. Kalau kita tengok, buat perbandingan dalam sejarah, Sayyidina Ali lebih ramai lagi masukkan keluarga dia pegang jawatan dalam pemerintahan dia, nak banding dengan Sayyidina Uthman. Kenapa tak sibuk? Bagi kita tidak jadi masalah kalau memang layak. Memang layak, boleh buat kerja dengan baik.
Di zaman Uthman itulah Islam ni sampai ke mana-mana, maju betul, kemuncaknya. Zaman Uthman itulah. Macam-macam orang kata dia sudah tua sangat dah. Tua dalam dunia politik biasa sekarang ni. Nak berjalan tu orang pimpin lagi. Lagi tua lagi bagus. Selagi akal dia tu bagus, dia ada pengalaman banyak. Tak ada siapa sibuk pun sekarang ni. Dia bukan ada kena mengundang dengan tempo pencen 55 tahun, 60 tahun. Tak ada dalam dunia mana sampai sekarang ni. Tak ada orang sibuk. Sayyidina Uthman dia kata sebab dia sudah tua lah, sepatutnya dia letak jawatan. Ini maknanya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu dua hadis ada yang Nabi larang, jangan letak jawatan, jangan tanggalkan baju itu. Maksudnya jangan letak jawatan. Dan Sayyidina Uthman ni orangnya macam mana, tahap mana. Kalau kita tengok dia, Rasulullah bagi 2 orang anak pun sudah cukup dah. Lepas tu dalam riwayat disebutkan bila hari dia nak mati tu, Rasulullah sudah mari malam tu mimpi. Ni orang duduk kepung dia. Rasulullah kata besok kita buka puasa bersama. Kita buka puasa bersama. Sayyidina Uthman puasa hari tu. Dan dia mati dalam keadaan puasa, duduk baca Quran. Wah, itu dahsyat. Itulah fitnah yang pertama. Abdullah bin Salam kata umat Islam telah buka satu telah melakukan satu keburukan, satu fitnah, buka pintu fitnah yang tidak akan tertutup sampai kiamat. Betul? Daripada situlah bermula segala fitnah dalam Islam ni. Atas nama macam-macam pun situ bermula. Padahalnya Sayyidina Uthman ini tak ada orang. Inilah yang pelik. Kadang-kadang kita tengok luar biasa lah mukjizat Nabi ni. Sayyidina Uthman pergi tangan kosong, pergi ke Madinah. Keluarga dia, masyarakat kafir Quraisy tak benarkan dia bawa apa-apa harta benda dia. Memang dia kaya di Mekah, tapi dia tak boleh bawa. Tapi orang yang sudah ada tanda kaya, Allah SWT nak bagi kaya, dia pergi sekejap jadi kaya raya pula di Madinah. Bila dia kaya, dia beli satu-satu hartanah yang dimiliki oleh Yahudi di Madinah, termasuklah telaga, bi'ri Aris, bi'ri rumah, satu-satu dia beli. Dan ketika nak perang, apa ni, perang Tabuk, tak cukup persenjataan, tak cukup alat-alat, Sayyidina Uthman siapkan semua. Tu Sayyidina Uthman ni. Lepas tu orang sibuk. Bila dia nak tambah masjid Nabi, kan nak membesarkan sebab orang Islam semakin ramai, orang sibuk dah macam mana nak tambah. Duit dia rupanya semua sekali nak tambah. Tak perlu risau. Bukan aku nak guna duit kerajaan pun. Duit dia, tengok, kaya tu. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf macam tu juga. Tak bawa langsung harta. Memang dia kaya di Mekah. Pergi ke Madinah tangan kosong. Rasulullah tanya, kamu tinggal apa? Segala-galanya. Kamu bawa apa? Allah dan Rasul. Mari sini, tak ada lain. Lepas itu sekejap dia jadi kaya raya. Itu pelik. Peristiwa yang pelik. Luar biasa lah kaya. Kita kata ini semua kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah nak bagi kaya, dia jadi kaya. Mudah saja. Itu ceritanya Sayyidina Uthman, orangnya macam tu. Uthman dilantik sebagai khalifah di permulaan bulan Muharram tahun 24 Hijrah, selepas 3 hari khalifah sebelumnya disemadikan. Selepas 3 hari Sayyidina Umar dikebumikan, orang lantik dia jadi khalifah. Nak jadi khalifah tu Sayyidina Umar sudah pilih sebelum tu 6 orang yang Rasulullah SAW mati dalam keadaan Rasulullah puas hati dengan mereka. Tak ada tak puas hati. Sayyidina Uthman salah seorang. Lepas pilih akhir sekali tinggal ini, yang ni tolak, yang ni tolak. Akhir sekali tinggal Ali dengan Uthman. Abdul Rahman bin Auf pergi tanya tiap-tiap buah rumah, antara dua ni siapa yang kamu pilih? Semua pilih, boleh katakan undinya lebih banyak Uthman. Lalu Uthman dilantik menjadi khalifah. Tidak pernah sampai macam tu dalam sejarah ni dipastikan
satu-satu rumah pergi tanya. Didapati akhirnya Uthman lebih banyak undinya, barulah dia dilantik menjadi khalifah. Itu cara dia. Selain daripada sahabat-sahabat ahli mesyuarah tu setuju, orang ramai ni pula ditanya. Jadi tak ada keraguan sebenarnya, tak ada keraguan. Tapi macam-macam lah fitnah dalam sejarah ni disebut. Sayyidina Uthman bagi harta di Afrika kepada menantunya Marwan bin Al-Hakam. Marwan yang jadi khalifah kemudian tu menantu dia. Ada pula orang buat cop, dia kata Marwan, Sayyidina Uthman cop satu surat suruh bunuh orang ni, suruh bunuh orang ni. Itu zaman fitnah. Dia buat cop, padahal Sayyidina Uthman orang tanya dia tak tahu pun. Jadi orang kata orang tua nyanyi tak tahu pula dah cop dia letak di mana, bagi kepada siapa. Ini semua fitnah. Sebab tu orang kata fitnah. Benda fitnah ni benda tak ada asas. Dia buat cerita. Cop-cop ni bukan daripada alam ghaib. Cop ni boleh buat. Boleh buat. Dan dia nafi, sepatutnya kena dengar lah dia kata tu. Tapi tak mau dengar juga. Ini semua longgok-longgok sebagai kekurangan dia. Yang sebenarnya memang nak menjatuhkan khilafah Islamiah itu. Gerakan ini dikepalai antaranya oleh Abdullah Ibnu Sabah lah, Yahudi pengasas agama Syiah. Itulah sejarahnya. Lalu orang jadi benci kepada Uthman dan berontak sampai mati dia. Beliau telah dibunuh secara zalim pada bulan Zulhijjah tahun ke-35 Hijrah setelah memerintah selama hampir 12 tahun. Meninggal dunia ketika berumur 82 tahun. Uthman telah meriwayatkan sebanyak 146 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat dalam meriwayatkan 3 hadis daripadanya. Mana 3 hadis ini dalam Bukhari dan Muslim pun ada. Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan 8 hadis. Bersendirian itu maksudnya Muslim tak ada meriwayatkan hadis, Bukhari saja. Yang macam tu 8. Manakala Muslim pula 5 hadis sahaja. Yang Muslim riwayat, yang Imam Bukhari tak masuk dalam kitabnya. Itu ada 5. Tak kira dalam kitab lain. Dalam kitab lain inilah sejumlah inilah 146 hadis. Dengan keadaan dia tu daripada awal lagi memeluk agama Islam. Ini salah seorang yang memeluk agama Islam kerana Abu Bakar, usaha Abu Bakar. Sebab itu Abu Bakar dia hebat. Dia dulu lagi orang-orang macam ni masuk Islam di tangan dia, melalui dia. Kemudian dia menjadi menantu Rasulullah SAW lagi. Tapi hadis dia sebanyak ni kira kurang. Setengah-setengah orang Syiah dia kata ahli sunnah ni sembunyikan riwayat Ali. Riwayat Ali bukan main banyak. Yang sebenarnya dia keliru, dia tak faham. Yang kita terima sebagai Khulafaur Rasyidun itu macam mana sangat riwayat dia. Ali lebih banyak lagi orang ahli sunnah riwayat. Lebih banyak lagi. Jadi nak kata orang ahli sunnah sengaja sembunyikan riwayat Ali itu langsung tu tidak tepatlah. Tak tepat. Tengok Sayyidina Uthman sebanyak ni. Sayyidina Abu Bakar berapa sangat hadis? Tak banyak. Tak banyak. Sebab apa? Hadis mereka ni tak banyak. Kalau kita kata Ali pun tak banyak, sebab mereka ni memerintah, sibuk dengan urusan negara. Yang betul-betul jadi gurunya Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari dan lain-lain ini orang patutlah riwayat dia banyak. Aisyah misalnya banyaklah. Bukan kerana dia tu siapa-siapa, tak ada. So, sama saja. Bagi kita sama saja. Jadi itulah lebih kurangnya hadis. Dan seterusnya setakat itulah dulu untuk pagi ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa muskilah?
Tuhan Allah satu tu. Dia mengucap ke tidak? Kalau tidak, dunia tidak dikira Islam. Mungkin di sisi Allah sudah tu, tetapi tidak rasmi. Tidak rasmi, kena usaha. Rasanya tak sukar saja kalau macam tu. Sebab itulah saya kata tadi, orang ni tak sama. Ada kemuskilan dia tu ini. Yang orang lain dia tak ada rasa apa-apa pun di situ. Dia tu di situ. Kalau kita boleh jawab pun kadang-kadang dia terpulang kepada hidayah, taufik daripada Allah SWT. Dalam keadaan itu kita minta doa dengan Allah biar dia dapat hidayah. Itulah yang terbaik. Cuma kalau nak kira dari segi logik, boleh jawab lagi. Misalnya kita kata begini, hakikat sembahyang tu bukan sekadar nak ingat kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Ini dari segi logik sajalah. Kalau orang bagi kepada kamu apa-apa dah, kamu tidak nak terima kasih. Terima kasih kan? Orang yang tidak terima kasih ni dianggap tidak mengenang budi ataupun tidak tahu menghargai kebaikan. Orang yang macam tu dia faham tu benda-benda begini. Kalau kita bersembahyang tu, mana cara kita berterima kasih. Sepatutnya dengan nikmat Allah yang begitu banyak ni kepada kita ni, lebih lagi daripada tu pun sepatutnya kita kena terima, kita kena buat. Ini kan macam tu. Ini kira-kiranya Allah SWT telah mengambil kira kelemahan manusia tu. Dan kira-kiranya kalau kita tak buat itu, kita tak puas hati. Sebab kalau kita nak terima kasih kepada Allah, macam mana cara? Pada manusia, kita akan ucaplah terima kasih. Itu kita telah ucap kepada Allah, Alhamdulillah. Tapi memadai ke sekadar itu? Kita nak terima kasih tu setiap anggota kita, setiap sendi, urat saraf kita, perhatian kita, jiwa kita sepenuhnya menghadap Allah. Itu maksudnya. Jadi kita boleh tingkatkan lagi kefahaman itu tentang sembahyang. Apa maksudnya? Bukan semata-mata nak ingat Allah, bukan semata-mata tanggungjawab. Kalau tanggungjawab terasa berat, sebenarnya terima kasih. Dan cara itu kita tidak dapat tahu kecuali Allah bagi tahu pada gini cara. Sebab cuba tengok dalam dunia macam-macam cara manusia tu beribadat kepada Allah. Kalau kita pakai dengan arti terima kasih, macam-macam cara dia. Cara yang paling sopan tak ada selain daripada sembahyang. Sebab itu dalam sembahyang dia tak bagi rupanya macam orang yang sombong, macam ahli neraka, macam syaitan, macam binatang. Tak ada. Sebab itu dia kata tak boleh kamu memagut macam burung ataupun ayam yang memagut cepat sangat. Sujud dilarang. Duduk seperti duduk syaitan, duduk anjing, dilarang. Mana rapatkan punggung ni ke lantai, buka kaki begitu, dilarang. Maknanya dia cuba bawa kita kepada alam lain yang lebih tinggi, malaikat. Ni rupa-rupa ni yang kita buat ni ada di langit. Malaikat tu dalam bentuk qiyam, dalam bentuk rukuk, dalam bentuk ini. Jadi dia kena tingkatkan kefahaman tentang sembahyang tu, kemuskilan dia. Soal 2, 3 ataupun 4 itu gini. Sebenarnya kalau nak bercakap dengan orang macam ni, boleh jadi dia puas hati, boleh jadi tidak. Okey, tak apa, kita kena bertenang. Jangan kata macam ni aku bagi pun dia tak faham lagi. Biarlah dulu. Biarlah dulu. Begini, kalau awak selalu tanya, semua tanya, seorang doktor, apa perasaan dia? Kalau awak jadi doktor, doktor bagi ubat ni, doktor kata sebiji, kenapa tidak 2? Ubat ni nama apa? Doktor dapat di mana ubat ni?
Mana saya nak tengok kitab, buku doktor. Penat kalau macam tu. Kalau awak jadi doktor pun letih awak. Awak tak suka dengan orang yang terlalu sibuk. Banyak perkara kita boleh tahu dalam dunia ni. Berapa banyak kita tak boleh tahu, tak perlu tahu pun. Dan kalau kita ambil tahu semua perkara ni, sebenarnya menyusahkan. Dan kita terima Allah tu yang terbaik, Rasul itu yang terpilih. Dia cakap macam tu, banyak lagi kerja lain yang kita nak fikir, yang kita nak buat, nak tanya. Dan dia yang tentukan, jadi kita ikut sajalah. Macam doktor, dia kata dua-dua lah. Apa kita nak soal dia, kenapa hari itu bagi satu, dia bagi dua pula? Doktor dapat dalam buku mana? Saya nak tengok. Ni ada orang tu bagi satu pula, kita bahas pula dengan dia. Nah, benda-benda begini menyusahkan. Awak sendiri kalau tanya semua perkara yang awak buat, macam mana perasaan awak? Yang penting je benda ni datang daripada Allah. Allah yang bagi cara ni, ajak kepada kita. Dialah yang lebih tahu ini cara yang terbaik. Itu saja paling tinggi. Dia tak boleh. Masalahnya kita ni kadang tak tahu pun itu boleh terima. Orang lain boleh terima, macam-macam lagi boleh terima. Cuma tak sampai masa dia boleh jadilah. Cuma dekat sangat tu, kalau macam tu dekat tu. Kita mengharapkan insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada dia masuk Islam. Sebab orang yang macam ni biasanya tak lama. Kalau disertai dengan izin Allah, tak lama dia akan bertemu dengan agama Islam. Yang jauh tu yang macam lain sifatnya. Yang macam ni sangat dekat, usahalah lagi, rapat lagi dengan dia, bagi lagi setakat yang kita boleh. Lepas tu serah kepada Allah. Dan kita boleh berdoa untuk orang kafir pun boleh berdoa. Yang tak bolehnya istighfar, tak boleh. Berdoa supaya dia dapat hidayah, itu boleh, bagus. Itu caranya. Nak memuaskan hati semua orang ni susah. Itu sebabnya saya kata tadi, kadang-kadang orang ni dia, ini yang jadi masalah dia. Ini dia tak terfikir pula. Orang lain terfikir benda lain pula. Sebab tu kita ni yang belajar ni kena cuba cari, bagi pilihan-pilihan. Dalam bab ni ini pilihan, dalam bab ni ini pilihan. Itulah tanggungjawab kita. Setakat tu yang kita boleh buat. Selebihnya serah kepada Allah. Ya. Apa? Jin. Tidak salah, pada dasarnya tidak salah. Tidak salah. Cumanya kenyataan dalam kenyataannya, kalau rebak dia tak boleh melintasi Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman sudah minta doa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi dari segi kenyataannya tak ada orang yang boleh mengatasi dia dalam penguasaan terhadap jin. Kalau boleh pun kecil-kecil lah. Misalnya dia boleh tahu duduk di mana, misalnya, boleh guna, tidak salah pada dasarnya. Kecuali kalau guna-guna cara yang salah lah, minta tolong untuk benda yang tak baik. Kalau minta tolong tu ada cara kita boleh berhubung dengan dia. Memang ada pun cara, selagi dia tu baik, orang Islam tidak salah. Dan kalau dia Islam pun kita kena ingat macam orang lah. Boleh jadi dia ada kepentingan dia buat tak betul, melanggar hukum Allah, boleh jadi. Kita yang nak berkawan dengan dia atau nak berhubung dengan dia tu, kita tengok dari segi hukum, langkah hukum ke tidak. Kalau langkah hukum tak boleh. Itu lain. Itu syaitan. Tak boleh. Kalau jin, dia ada Islam, ada bukan Islam. Syaitan lain. Syaitan semuanya Islam. Apa ni? Kafir. Dan kita tak boleh guna dia, sebab dia tak ada kebaikannya. Dia mesti bawa kepada kekufuran. Adapun jin tidak, dia pun takut juga. Kalau yang Islam tu, dia pun takut juga nak buat syirik, nak buat apa, dia pun tak mahu. Jadi kalau ada cara,
ada saluran boleh berhubung dengan dia, boleh, tak jadi salah. Ulama-ulama dulu ada, tidak jadi salah. Cuma kena jaga batas-batas lah. Misalnya kalau dia minta syaratnya aku tidur dengan isteri kamu, itu salah lah. Syaratnya kalau kamu tak ada, aku nak tidur dengan isteri kamu. Tak apalah, aku berupa seperti kamu lah. Kita terima. Kita terima macam kita terima dengan manusia lah. Dia duduk dengan isteri kita, itu salah lah. Kalau dia bagi syarat lagu tu, yang lain-lain tak apa saya buat, dia kata tak boleh. Kita kena jaga batas-batas agama. Walaupun dia jin Islam, mungkin dia macam tu, boleh berlaku macam orang Islam lah. Tak mungkin ke dia melakukan dosa. Jadi situ kita kena jaga. Kalau sampai begitu tak perlulah. Itu salah lah kalau sampai begitu. Memang dalam hadis ada sebut setengah-setengah tempat tu bila diberitahu tukar kiblat, dia tukar tu tengah mereka sedang bersembahyang, dia tukar. Sebab benda ni sebenarnya sudah dijangka dan sahabat-sahabat tu sudah bercakap-cakap dah sama-sama dia. Jadi kira-kiranya dia sudah tahu dah macam mana cara kita nak berpusing. Jadi kiblat Baitul Maqdis ni ke arah utara, Kaabah ni ke arah selatan. Bila bertukar tu maknanya yang imam tu, katakanlah imam duduk sebelah sini, bila bertukar tu imam kena pergi sebelah sana. Jadi macam mana cara? Ulama-ulama sebut dalam perbincangan tentang ni, dia kata ada yang sebut dia buka tengah, imam lalu imam lalu pergi sebelah sana lah. Lepas tu makmum tu pusing semua duduk. Yang duduk di saf akhir jadi saf pertama. Ada yang sebut macam tu. Jadi itu cara yang terbaik. Ada lagi yang sebut macam lain. Dia sebut imam berpusing, semua pusing. Jadi maknanya yang duduk di saf awal ni tetap saf awal, dia pusing ke sana. Yang duduk di saf akhir pusing ke sini. Itu caranya. Itulah dia, kalau berpusing itu lebih menyelesaikan masalah tu. Sebab berpusing itu semua perempuan pun pusing juga lah. Tetapi yang dapat tahu ketika tidak dalam sembahyang, selesailah. Lepas cuma berlaku sekali saja. Sahabat-sahabat boleh buat tu tidak bertabur tu sebab kira-kiranya mereka sudah jangka dah. Dia sudah jangka dah. Dia sudah tahu. Sebab dalam Quran pun sebut yang kamu nak tu kan, apa ni ayat tu, Nabi SAW memang nak tu, qiblatan tardaha, kiblat yang kamu suka. Maknanya Allah sudah sebut dah, dan Nabi pun kira-kiranya sudah sebut dah kepada sahabat-sahabat dia. Kalau berlaku macam mana, dia sudah berkira-kira dah tu, macam mana cara. Ya. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam.